Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fiddin, a'azzakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillah ikhwatul iman, malam ini Allah Ta'ala temukan sekali lagi kita dalam majlis ta'lim. Malam ini insya-Allah ikhwatul iman, kita bertetamukan seorang daripada keluarga sunnah kita, iaitu Al-Fadil Ustaz Muhammad Hafiz bin Abdul Bashir. Malam ni kita ada tetamu istimewa, alhamdulillah. Ustaz Hafiz, Ustaz Muhammad Hafiz, talib Malaysia pada awalnya di Jamiah Madinah. Sekarang Ustaz Hafiz buat master di Jamiah King Saud di Riyadh. Master dalam bidang akidah. Jadi itu bidang Ustaz. Antum boleh tanya perbezaan akidah ahli sunnah dengan firqah-firqah yang lain. Apa beza ahli sunnah dengan syiah? Apa beza ahli sunnah yang kita duk mengaji murjiah ni semua? Kepentingan akidah, sumber-sumber akidah. Ini sewajarnya soalan-soalan itu kita kemukakan kepada Ustaz Hafiz kita pada malam ini. Jadi ikhwatul iman, kita mengharapkan kunjungan Ustaz Hafiz kita di Baitul Ilmi adalah kunjungan yang wajib. Maksudnya setiap kali Ustaz Hafiz balik Malaysia, dia wajib datang ke sini. Masa, tarikh, waktu kita serah dekat Ustaz Hafiz. Dia on sana, kita on di sini, insya-Allah. Jadi di sini Ustaz, jamaah kita ini semua boleh cakap Arab. Jadi la ba'sa an takallama fil lughati al-arabiyyah, tak ada masalah. Depa semua boleh cakap Arab. Depa mengaji nahwu setiap hari Jumaat semalam. Jadi tidak ada masalah. Habis lekeh pun yang tak boleh Arab, Inggeris. Di sini depa kurang cakap Melayu. Jadi pasal tu kita sembang Melayu tadi dia perut jigil tengok kita. Jadi tak ada masalah. Jadi insya-Allah ikhwatul iman, saya tidak memberi apa-apa tajuk. Baitul Ilmi sentiasa mengharapkan setiap orang yang masuk ke Baitul Ilmi membuat pencerahan akidah. Pencerahan akidah. Kita melihat satu ayat Al-Quran ketika Allah turunkan, Allah menyatakan walaqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka. Melihat kepada ayat ini daripada surah Az-Zumar ini, Allah menyatakan tentang wahyu-wahyu yang diturunkan kepada Nabi sebelum Muhammad dan kepada Nabi kita Muhammad sendiri. Di antara benda yang sama, risalah yang sama, sekiranya kamu melakukan syirik, nanti Allah batalkan seluruh amal kamu. Jadi syirik adalah sesuatu perkara yang paling besar dalam akidah. Kita juga melihat satu ayat dalam surah Taubah di mana Allah mensifatkan syirik itu sebagai najis. Para ulama menyatakan najis pada surah Al-Maidah adalah najis ma'nawi. Tetapi begitulah Allah mensifatkan kekotoran di dalam akidah itu, sangat dahsyat. Sehingga kan Allah menurunkan ayat-ayat yang besar, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka pada orang yang bertaubat, sangat mencintai. Di antara taubat itu apa dia ikhwan? Taubat daripada akidah yang batil kepada akidah yang sahihah di sisi Ahlus Sunnah. Pasal itu ketika menafsirkan ayat daripada surah Ali Imran, ayat yang menceritakan tentang wajah orang-orang mukmin berseri-seri putih di hari akhirat. Wajah orang kafir itu hitam legam di hari akhirat. Al-Hafiz Ibnu Katsir meletakkan pandangan Ibnu Abbas, adapun orang yang hitam legam muka dia di hari akhirat, dan adapun orang yang bersih putih muka dia di hari akhirat, mereka itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang hitam legam adalah firqah-firqah yang lain daripada Ahlus Sunnah. Subhanallah, begitu dahsyat.
Begitu dahsyat ikhwatul iman. Jadi akidah ni bukan benda main-main. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, itu adalah akidah. Darinya dibina sembahyang, puasa, zakat, haji. Disangkut di situ, maka kita bermasalah besar dengan Tuhan. Karena itu satu ayat yang gerun Allah menyatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Tapi Allah menyatakan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dahsyat. Sehingga kan Allah kata lagi tentang ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Tentang orang yang berdosa banyak, jangan putus asa daripada rahmat Allah. Kenapa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Tapi syirik tak masuk dalam itu. Syirik Allah beri pendegasan yang tegas. Pun demikian ikhwan, manusia yang baru tahu itu syirik dan nak kembali pada Allah, Allah masih buka jalan. Buat syirik mati, la yaghfiru, Allah tak mampu. Jadi itu satu tajuk yang besar ikhwatul iman, dan kita bersyukur. Inilah keluarga sunnah ikhwan. Nikmat masuk ni cukup banyak. Nikmat masuk cukup banyak. Hari ni kita dapat nikmat daripada Allah. Kita boleh mendengar hal akidah daripada ahli dia. Saya rela antum dengar daripada saya. Maknanya mamak duk main perkenal kat hampa ni. Hari ni kita boleh mendengar pasal akidah daripada ahli dia. Ini satu nikmat ikhwan. Satu nikmat dan tak sama ikhwan. Kita dengar sesuatu daripada sumber dia, daripada ahli dia, dia tidak sama dengan kita dengar secara sembrono. Secara lakaran-lakaran tak sama. Sumber dia. Betul tak Mek? Kita baca surat khabar dengan kita tengok atau berita duk cerita tu, mana sama? Cara dia cerita dengan ayak muka, dengan make up, dengan rambut, dengan kening, dia buat muka lagu tu, dia buat muka lagu ni, cerita palsu pun jadi betul. Bila kita baca saja buku, kita tak dapat yang tu. Tak dapat nak rasa tu. Tapi bila kita inilah, idza wusida al-amru li ghairi ahlihi fantadir as-sa'ah. Kalau bukan ahli dia, monopoli satu keadaan, dia akan jadi huru-hara. Punah gana. Jadi ini satu nikmat ikhwan. Satu nikmat. Kita bersyukur pada Allah. Nikmat paling besar, nikmat akidah. Satu. Yang kedua, akidah yang bersih. Inilah kata Imam Qurtubi, ihdinas siratal mustaqim. Kita pohon akidah dalam ayat itu. Jalan yang lurus. Akidah membentuk jalan. Akidah membentuk jalan. Lepas itu dalam ayat yang menceritakan tentang jangan masukkan iman dengan kezaliman. Bila turun ayat ni, para sahabat duka cita. Sahabat kata, siapa daripada kami yang tak pernah buat zalim? Jumpa Nabi. Menjadi satu syaqqa ala ashabi Rasulullah. Satu kepayahan. Satu, kita beriman, tak tahu Allah kata jangan campur. Walam yalbisu imanahum bizulmin. Depa jangan campur iman dengan zalim. Jadi siapa tak pernah buat zalim? Maka menjadi susah hati. Nabi kata dah, zalim di sini maksud dia seperti hamba yang saleh. Luqman berpesan pada anak dia, wahai anakku, jangan buat syirik kepada Allah, kerana syirik itu kezaliman yang besar. Subhanallah. Jadi dalam ayat itu Allah menyatakan orang yang tak buat zalim, syirik ini, Allah bagi dua benda, iaitu kepada mereka al-amnu. Baca al-ilah nah. Al-amnu. Jangan silap baca. Dia pergi makna kod lain, jahanam. Allah bagi al-amnu. Maksud dia Allah bagi keamanan. Orang yang tak buat syirik, Allah bagi al-amnu. Kemudian apa dia? Kemudian kata Allah, wahum muhtadun. Allah bagi petunjuk. Kalau syirik ada, hidayah tak masuk. Syirik ada, hidayah keluar. Kalau syirik keluar, keamanan masuk, petunjuk masuk. Jadi kita, macam saya bolehlah baca ayat lagu ni, tapi tak boleh kuasai ayat ni. Hari ni kita dapat ahli dia. Jadi alhamdulillah ikhwan, kalau kita ada soalan tentang akidah, antum boleh tanya. Antum juga boleh tanya, ya Hanana tu apa dekat ustaz? Tak mana pencanggahan dia. Orang kata tak boleh baca ya Hanana, puji ulu. Ada apakah hubungan ini semua dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah?
Saya adalah pengurusi, bukan penceramah. Saya kena sedar diri yang tu. Jadi akhwatul iman, saya dengan segala hormatnya menjemput Al-Fadil Ustaz kita, Ustaz Muhammad Hafiz bin Bashir, untuk memberi sedikit pelajaran dan pedoman hidup kepada kita. Dengan segala besar hati saya mempersilakan Ustaz. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnati ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah 'azza wa jalla fi kitabih: Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Sadaqallahul azim. Yang berbahagia Tuan Pengerusi yang saya kasihi Ustaz Halim Hassan, sahabat-sahabat di Baitul Ilmi, mudah-mudahan pertemuan dan liqa kita pada malam ini mendapat keberkatan dan rahmat daripada Allah Ta'ala. أنا في الحقيقة صغير جدا في هذا المكان ولا تقارنونني بالشيخ حسن الشيخ حليم حسن لأنني صغير ولا زلت طالبا ولا زلت أدرس ولست فقيها ولا عالما في أي مجال من مجال العلم، فلذلك لا تسألونني كثيرا فاكتفي بما قدمت لكم عن الموضوع في هذه الليلة إن شاء الله. Faham lah ke tu? Ya. Ana sebenarnya rasa rendah diri sangatlah. Jauh sangatlah. Jangan dibanding-bandingkan lah ana dengan Ustaz Halim yang dari segi pengalamannya, dari segi ilmunya, dari segi keluasan pemikiran dakwahnya dan sebagainya. Berbeza dengan orang yang sedang menuntut ilmu, orang yang belajar, yang baru cuba-cuba untuk berkecimpung dengan masyarakat, yang baru cuba-cuba untuk kenal perspektif ataupun pandangan masyarakat kepada pemahaman agama yang benar, pemahaman akidah yang sahih, kepada pengetahuan ilmu yang salaf tinggalkan kepada kita. Jadi jauh sangat, jauh sangat. Jangan tengok kepada master ataupun PhD. Jangan la tanzuru ila man qal wanzuru ila ma qal. Jangan kamu lihat kepada orang yang bercakap, tetapi lihatlah kepada apa yang dicakap. Walaupun orang tu setengahnya sampai PhD, sampai profesor dan sebagainya, saya pun tak sampai ke situ. Tetapi Allah Ta'ala tidak taufikkan dia dengan hidayah yang sebenarnya. Allah Ta'ala sesatkan dia dalam keadaan dia rasa dia hebat dan berilmu. Allah Ta'ala jauhkan dia daripada petunjuk sunnah Nabi SAW yang sahih. Itu satu perkara yang wajar ditakuti oleh semua kita. Bukan orang-orang yang bukan sekadar orang-orang yang tidak ada ilmu sahaja yang takut kepada kesesatan daripada petunjuk Allah Ta'ala, bahkan kepada semua orang yang sedang menuntut ilmu ataupun orang yang berilmu. Sebab itulah kita dalam solat ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim 17 kali kita ulang-ulang sebagai satu kefarduan, satu rukun tuntutan dalam agama, untuk kita sebutkan itu sebagai satu doa yang kita minta supaya Allah Ta'ala tunjuki kita jalan yang lurus. Ana sebenarnya tidak berhajat malam ini untuk cerita ataupun
membincangkan tentang isu akidah. Banyak yang disebutkan oleh Ustaz Halim tadi tentang ayat-ayat akidah. Inna syirka la zulmun azim. Sungguhnya syirik itu satu kezaliman yang sangat besar. Inna syirka la zulmun azim. Sungguh syirik itu satu kezaliman yang sangat besar. Dan banyak lagi ayat-ayat yang disebutkan tentang akidah. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah Taala tidak mengampuni dosa-dosa. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi. Allah Taala tidak mengampuni dosa orang yang mensekutukan dia. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah Taala ampuni dosa-dosa yang selain daripada itu, kurang daripada syirik. Dosa-dosa membunuh, dosa berzina, minum arak, berjudi dan sebagainya, Allah Taala ampuni. Tetapi syirik, Allah Ta'ala tidak ada toleransi. Mati dalam keadaan syirik, maka nerakalah tempatnya. Tidak ada ubat kecuali neraka. Baik. Sebelum daripada kita membincangkan tentang topik yang ana rasa sesuai pada malam ini, pertamanya ana ucapkanlah terima kasih banyak-banyak kepada sahabat-sahabat yang hadir. Ingatkan 2-3 orang je tadi, saya sembang sajalah. Rupanya ramai. Jadi semangat sikit. Kepada Ustaz Isyam yang sudi menjemput ana, Ustaz Halim sendiri yang masya-Allah datang, ana pun rasa kedih sangatlah, terharu sangatlah. Sepatutnya Ustaz Halim tak duduk kat sini. Sepatutnya tak duduk dalam majlis ini, majlis kebudak-budakan ini. Ana ketika mana ana belajar di Universiti Islam Madinah, ana sentiasa dan pernah bercita-cita supaya nanti apabila ana graduate, habis takharruj daripada universiti, ana mempunyai satu rumah dan mempunyai satu laman yang akan dijadikan sebagai markas dakwah, kelas untuk jadikan sebagai kelas tafaqquh fid din. Sampai sekarang ana masih bercita-cita untuk itu. Ana lihat masyayikh, syekh-syekh yang besar di Madinah, di Qasim, di Riyadh dan sebagainya, mereka mempunyai satu ruang untuk orang awam datang dan untuk kuliah mingguan dia di rumah, yang dikhususkan untuk orang-orang yang mahu mempelajari agama Allah Subhanahu Wa Taala, kelas tafaqquh fid din, secara percuma. Jadi di situ, daripada situ nanti seperti mana dia akan melahirkan dai, pendakwah yang faham agama, yang ada hikmah dalam dakwah, dan seterusnya akan berkembang pemahaman kepada agama ini dengan yang sebenar-benarnya kepada masyarakat secara umum. Tetapi ramailah kita, mudah-mudahan insya-Allah akan ada di kalangan ustaz-ustaz sunnah kita yang akan ada melahirkan satu tempat yang menjadi markas seperti Baitul Ilmi ini. Memang masya-Allah, memang kita ucapkan jazakallahu khairan katsiran kepada orang yang mewakafkan rumah ini, kepada orang yang bergerak untuk mengimarahkan rumah ini sebagai markas ilmu, dan pusat sunnah. Pada malam ini insya-Allah kita akan membincangkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang istiqamah. Dalam satu hadis riwayat Imam Muslim rahimahullah, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ba'dak, wa fi riwayatin ghairak. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qul amantu billah thumma istaqim. Seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berkata, wahai Nabi, wahai Rasulullah, beritahu kepada aku satu kalimah yang selepas daripada ini aku tidak tanya lagi orang lain. Kalimah yang sempurna, yang sebagai satu wasiat, satu pesanan kepada aku. Selepas ini aku tak tanya lagi orang lain, ghairak. Maka Nabi SAW bersabda, qul amantu billahi thumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah Ta'ala, kemudian istiqamahlah. Istaqim. Kemudian istiqamah. Terlalu ringkas, qul amantu billah, satu kalimah, thumma istaqim. Terlalu ringkas tetapi terlalu padat dan luas maknanya. Dan sekiranya dipahami, sekiranya dipelajari hadis ini,
maka insya-Allah akan menyebabkan kita berbahagia bukan sekadar di akhirat tetapi di dunia. Di kehidupan dunia kita akan bahagia dan selepas itu kehidupan akhirat juga kita akan bahagia. Ayat yang saya bacakan sebentar tadi dalam surah Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang innal ladzina qalu, orang-orang yang berkata Tuhan kami ialah Allah Taala. Kemudian dia istiqamah. Thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun kepada mereka para malaikat. Kemudian para malaikat ini berkatakan alla takhafu wa la tahzanu. Jangan korang semua takut dan jangan rasa sedih. Kepada orang yang beriman kemudian istiqamah dengan iman dia, tatanazzalu alaihimul malaikah, turun kepada mereka para malaikat, kemudian berkata kepada orang yang beriman dan istiqamah ini, alla takhafu, jangan kalian semua, korang semua takut dan jangan rasa bersedih. Wa abshiru, dan bergembiralah. Wa abshiru, abshir. Wa abshiru, bergembiralah kaum semua, kalian semua dengan syurga yang Allah Ta'ala janjikan kepada kamu. Imam Ibn Kathir rahimahullah, begitu juga dengan dalam Fathul Qadir, menyatakan bahawa para malaikat akan turun kepada mereka ini dalam 3 keadaan. Yang pertama ketika mana orang ini nazak. Yang kedua ketika mana orang ini di dalam kubur. Dan yang ketiga ketika mana dibangkitkan dari alam kubur. Memberi khabar gembira kepada orang ini. Orang yang nak mati ni akan rasa takut, akan rasa sedih, fikir macam-macam. Nak sebut Allah Ta'ala, Allah, la ilaha illallah, tak boleh. Susah. Walaupun kadang-kadang dia orang yang hebat, orang yang solat, orang yang sekian, tapi man qala la ilaha illallah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Dalam satu hadis Nabi SAW menyatakan, siapa-siapa yang akhir kalimah dia di atas muka bumi ini la ilaha illallah, maka dia masuk syurga. Tapi berapa ramai yang Allah Ta'ala taufikkan dia, rezekikan dia untuk sebut la ilaha illallah, kemudian dia mati? Tidak ramai. Sebab itulah disunahkan kita pergi ziarah orang yang sakit kemudian nazak pula. Disunahkan kita talqinkan dia. Talqin masa nak mati, bukan talqin selepas mati, bukan. Ataupun setelah 40 hari mati, bukan. Talqin itu kenduri, sorry. Talqin biasa nak tanam tu ataupun dah ke bumi, talqin. Laqin, dia berhujahkan dengan hadis Nabi SAW, laqinu mautakum la ilaha illallah, talqinkan orang yang mati di kalangan kamu la ilaha illallah. Hadis, diguna hadis tu. Tetapi dia tak faham hadis tu sebenarnya maksudnya ialah mautakum itu bukan orang yang telah mati di kalangan kamu, orang yang nak mati nazak di kalangan kamu dengan la ilaha illallah. Sebab apa? Sebab hadis yang lain menyatakan man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Kenalah. Jadi orang yang nazak tu kita talqinkan dia. Talqin itu ajar. Laqana yulaqinu talqinan. Ajar maknanya secara depan berdepan. Sebut la ilaha illallah mat, la ilaha illallah mat, la ilaha illallah. Siapa mat kat sini, sorry lah. La ilaha illallah, maka dia pun sebut la ilaha illallah dalam keadaan nafas yang begitu susah. Kesakitan yang sedang, yang tidak pernah dapat digambarkan oleh dia ataupun orang yang masih hidup. Kesakitan yang terakhir sebelum bertemu Allah Ta'ala. Nabi SAW kesakitan dia 2 kali ganda berbanding umatnya. Itu Nabi yang mempunyai kekuatan lebih daripada 30 orang lelaki. Sakit Nabi SAW 2 kali ganda orang-orang biasa. Kesakitan yang ditanggung oleh Nabi SAW ketika mana sedang sakit. Itu ujian yang Allah Ta'ala hendak naikkan lagi martabat dan maqam Nabi SAW sebagai seorang Nabi dan Rasul. Kita lihat kepada hadis ini. Hadis ini Imam Muslim rahimahullah riwayatkan dalam sahih dia. Dalam Kitabul Iman, babun jami'u awsafil Islam.
bab yang menghimpunkan gambaran-gambaran Islam ataupun ciri-ciri Islam. Disebutkan satu hadis ni, qul amantu billahi thumma istaqim. Kita ambil beberapa pengajaran daripada hadis ni sebelum kita masuk satu persatu. Orang lelaki ini datang kepada Nabi. Ja'a rajulun ila Nabi. Dia pergi kepada Nabi. Bukannya Nabi pergi kepada dia, kemudian wasiat ataupun berceramah ataupun pesan sekian. Ini ada sudut pandangan dari segi adab lah, adab menuntut ilmu. Adakah kita nak katakan bahawa tidak boleh orang yang nak belajar ni didatangi kemudian diajar? Adakah kita nak kata begitu? Hadis ni, orang yang nak belajar pergi jumpa tok guru, dia bertanya. Ini yang paling baik. Kita katakan ini yang paling baik. Murid berjumpa guru, ada kuliah ustaz sekian kat masjid sekian, surau sekian, pergi. Kemudian menuntut ilmu sama ada dengan bertanya ataupun dengan mendengar ulasan ayat-ayat ataupun hadis-hadis Nabi SAW. Ini yang paling baik. Dan kita boleh katakan pula sebenarnya, boleh saja ustaz tu datang ke rumah fulan bin fulan, kemudian dakwah dia, seru dia, betulkan salah faham dia, betulkan kesesatan dia, dan terangkan Islam yang sebenarnya, terangkan manhaj yang sebenarnya. Kita tak katakan tak boleh, boleh. Tapi dari segi adabnya, yang sebaik-baiknya, murid berjumpa dengan guru berdasarkan kepada hadis ini. Ja'a, datang. Kemudian dia bertanya. Ini satu lagi ni, penyakit orang Melayu tak suka bertanya. Ataupun bila ditanya, dia tahu nak jawab, tak nak jawab. Takut salah ataupun takut tak betul, ataupun takut ditertawakan. Ini satu lagi kelemahan, kelemahan orang anak-anak Melayu di universiti ataupun di bangku sekolah. Kita tanya macam-macam, dia tahu dah benda tu, tapi tak nak jawab ataupun segan nak jawab. Jangan kata dia nak bertanya guru, tak. Kalau dia tak faham, dia buat dono je lah. Buat dono tu buat tak faham. Berbeza dengan orang-orang Arab, berbeza dengan orang-orang Afrika, orang-orang daripada India. Dia akan tanya sampai dia faham. Syekh ni letih dah menjawab, dia tanya lagi sampai dia faham. Ini kelebihan yang ada pada orang-orang bangsa-bangsa tertentu, tidak ada pada bangsa kita. Belum ada lagi lah, saya tidak katakan tidak ada langsung. Ada di sana orang yang mahu bertanya. Kesilapan kita lagi, bila ditakut-takutkan daripada bertanya, jangan banyak tanya. Duduk diam-diam sudah. Tak faham, buat faham. Orang lain senyum, kita senyum. Orang lain diam, kita diam. Gelak, kita pun gelak, padahal tak tahu apa. Ini tak betul. Ditakuti nanti banyak tanya akan hilang berkat. Tak dapat ilmu daripada syekh. Itu tak betul. Innamal ilmu bisual. Ilmu itu tidak didapati kecuali dengan soal. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ditanya, macam mana kau dapat ilmu ni yang begitu banyak ni? Selain daripada yang kita tahu didoakan oleh Nabi SAW, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Nabi pegang dada Ibnu Abbas, kemudian doakan dengan doa yang masyhur. Ibnu Abbas satu masa ditanya oleh sahabat, bagaimana kau dapat ilmu? Ditanya dengan kemudian dia kata dengan dua perkara. Yang pertama dengan kathratis su'al, banyak bertanya. Yang pertama, sebab dia dapat banyak ilmu ni, banyak bertanya. Tetapi jangan tanya yang macam-macam pula, yang pelik-pelik tanya, tak jadi lagi. Itu sebahagian ulama mazhab pula marah. Dalam Hambali, mazhab Hambali ataupun dalam ahlul hadis, ulama ahlul hadis marah, tanya benda-benda yang tidak berlaku lagi. Apa hukumnya Ustaz? Sekiranya saya naik ke planet Pluto, saya sampai kat situ, tiba-tiba ada jemaah tengah sembahyang, perempuan semua, saya boleh tak join sekali? Sebab saya nak jadi tanya benda-benda yang tak jadi lagi. Atau banyaklah, kalau dalam mazhab Hanafi dia banyak benda-benda yang iftirat, ala sabil iftirat. Kalaulah sekian apa hukumnya?
Kalaulah orang yang ihram tu dia berjalan-jalan tiba-tiba tergolek, kemudian kepala dia terluka, boleh tak dia cukur? Soalan-soalan yang begitu. Ala sabilil iftirat. Kalaulah sekiranya jadi begini, apa hukumnya? Dalam mazhab Hanafi banyak. Dalam mazhab Syafi'i pun ada juga tapi tak banyak. Hambali tak. Dalam mazhab Hambali hampir tidak ada ataupun jarang berlaku iftirat ni. Ya. Jadi yang pertamanya banyak soal. Banyak tanya. Bertanya dengan guru. Lagi-lagi kalau kita tak faham. Yang keduanya tawaduk. Yang keduanya ilmu ni didapat dengan tawaduk. Cuba bayangkan kalau tuan-tuan datang sini, saya hebat pula. Saya hebat ni. Nak test ustaz ni. Nak tengok ilmu ustaz ni tak kat mana. Betul tak dengan guru saya yang 70 orang yang saya belajar selama ni. Kalau dia datang dengan niat begitu, dia memang tidak akan dapat ilmu. Pusing kat mana pun dia tidak akan dapat ilmu. Sebab dia sudah ada satu perasaan bahawa dia lebih hebat, lebih berilmu, lebih alim berbanding orang yang dia nak mengaji dengan dia. Orang yang bakal menjadi guru dia. Jadi orang yang tidak ada sifat tawaduk dalam ilmu, maka dia tidak akan dapat ilmu. Kalau dapat pun tak akan ke mana. Ilmu tu silap-silap akan menjadi bahana kepada dia ataupun memakan diri dia. Itu satu benda yang bahaya. Ya, kemudian Nabi SAW berpesan kepada lelaki ini, qul amantu billah thumma istaqim. Katakanlah fulan, amantu billah, aku beriman kepada Allah Taala, kemudian istiqamahlah. Perintah supaya berkata amantu billah mengandungi beberapa mafhum. Yang pertamanya ialah iman, keimanan, supaya bahawa ini bab tauhid, bahawa iman ini tidak sempurna kecuali dengan 3 keadaan. Yang pertama dengan al-iqraru bil lisan. Kemudian wa'tiqadun bil janan. Kemudian ini 2 benda ni ada pada qul amantu billah. Katakanlah amantu billah. Katakanlah Tuhan, aku beriman kepada Allah Taala. Kata kemudian iman. Iman ini tempat di dalam hati. Iman tak boleh diwarisi tu. Betul ke tak betul tu? Boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Tengok keadaan. Dia ajar ke tidak anak ni? Dengan iman, dengan ilmu ni. Ataupun dibiarkan begitu saja. Yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Yang sunnah jadi bid'ah, yang bid'ah jadi sunnah. Ataupun bagaimana? Yang iman dengan kufur ni sama saja. Ataupun sebenarnya ayah dia ataupun mak dia mengajarkan ilmu yang sebenar-benarnya kepada anak. Maka insya-Allah mudah-mudahan dia dapat ilmu yang bermanfaat daripada ibu bapa dia sendiri. Ya. Jadi al-iqraru bil lisan wa i'tiqadun bil janan. Kemudian i'tiqad dengan hati. Kemudian thumma istaqim, dan kemudian istiqamahlah kamu semua. Kamu. Istiqamah itu apa dia? Wa amalun bil jawarih. Amal dengan anggota. Ini istiqamah. Istiqamah adalah sebagai bukti kepada iman dan juga kata-kata kita. Kita kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah Taala. Tiba-tiba perbuatan kita tidak kena dengan kita punya lafaz, tidak kena dengan apa yang ada dalam hati. Maka orang yang seperti ini tidak ataupun masih belum beriman. Kita boleh katakan dia Islam, masuk Islam. Betul ni, saya masuk Islam dengan rela hati dan saya i'tiqad yakin bahawa sekian. Tiba-tiba dia solat setahun sekali ataupun setahun 2 kali. Itu pun solat Idul Adha dan juga Idul Fitri. Orang macam ni belum beriman. Dalam surah dalam disebut walakin qulu aslamna walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Walakin qulu aslamna walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Katakan akan tetapi orang-orang Arab ni dia berkata bahawa kami telah beriman. Qalu amanna. Qulu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Akan tetapi Allah Taala kritik balik. Katakanlah aslamna, kami telah masuk Islam.
Iman belum lagi masuk dalam hati korang. Orang-orang Arab Badawi yang menyangka kami mengucap 2 kalimah syahadah tu terus jadi beriman. Tak. Sebab ada perbezaan antara iman dan juga Islam. Ada perbezaan antara iman dan juga ihsan. Dalam hadis Jibril yang panjang itu. Akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan. Jadi yang paling tinggi sekali ihsan, kemudian iman, kemudian yang paling base rendah sekali ialah Islam. Jadi ramai orang Islam tak semestinya ramai orang beriman. Nak cari orang beriman ini terlalu sedikit ataupun terlalu payah. Terlalu payah. Ada pula nanti orang yang beriman tetapi dengan cara iman yang terpisung. Ini satu lagi masalah besar dalam masalah akidah. Baik. Apa maksud istiqamah? Istiqamah, apa maksud istiqamah ini? Istiqamah hiya suluku at-tariq al-mustaqim. Melalui suluk ni berjalan ataupun melalui jalan yang lurus. Ini sebahagian ulama sebut seperti Ibn Rajab. Dia kata istiqamah itu adalah melalui jalan yang lurus. Itu maksud istiqamah. Sebahagian ulama menyatakan bahawa istiqamah ialah dengan al-fi'lu ta'at wa tarku al-munkarat awil manhiyat, melakukan perkara-perkara ketaatan dan meninggalkan perkara yang dilarang ataupun perkara-perkara yang mungkar. Itu maksud istiqamah. Jadi istiqamah dalam agama luas. Istiqamah dalam manhaj juga luas. Istiqamah untuk kita terus berada dalam agama Islam, istiqamah untuk terus dalam manhaj salafus salih, satu benda yang senang disebut, sukar untuk dipraktikkan. Sukar untuk dipraktikkan. Kita boleh kata, kita boleh jumpa dan kita pernah jumpa berapa ramai sahabat-sahabat kita yang dulu faham Islam, faham sunnah, faham salaf. Tiba-tiba satu masa Allah Ta'ala uji dia dengan penentangan kepada sunnah dan juga kepada salaf. Ada tak? Ada. Kita boleh jumpa dulu beberapa tahun yang lepas orang yang sangat memusuhi sunnah. Tiba-tiba Allah Ta'ala taufikkan dia dengan hidayahnya dan dia menjadi orang yang sangat mempertahankan sunnah. Ini masalah istiqamah. Ini masalah berkaitan dengan taufik Allah Ta'ala. Jadi saya nasihatkan diri saya dan tuan-tuan hadirin hadirat yang hadir pada malam ini, supaya kita ada satu, yang pertama, kita ada satu sifat dipanggil tawaduk. Dan tawaduk itu tidak menghalang untuk kita berdakwah kepada orang lain. Jangan kita rasa tawaduk lalu kita duduk diam-diam seorang-seorang, kita dapat manhaj yang sahih, yang betul. Kita tidak sebarkan pun kepada kawan-kawan kita yang lain. Tidak. Bila kita tawaduk, maksudnya ialah kita jauhi sifat takabur. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk syurga orang yang dalam hatinya ada sezarah sifat takabur. Tengok. Walaupun dia orang beriman, tetapi dia ada sifat takabur, sombong, angkuh, bongkak, rasa hebat, rasa gah, rasa dia saja yang betul, orang lain semua tak betul. Ini sangat bahaya. Sebab itulah kita minta, kita tahu orang Islam, kita insya-Allah kita orang yang beriman. Tetapi dalam keadaan itu pun Nabi sendiri berdoa apa dia dalam solat? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Kami, bukan ihdini. Bukan ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Sedangkan dia baca seorang-seorang. Menunjukkan hidayah, taufik Allah Ta'ala, supaya kita terus istiqamah dalam agama, dalam pemahaman, dalam manhaj. Satu benda yang sangat besar, yang sangat dituntut untuk kita terus minta kepada Allah Ta'ala. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ya Tuhanku, kami minta kepadamu supaya ditunjuki kami jalan yang benar, jalan yang lurus. Yang benar itu satu benda yang benar, jelas kepada kami, dan kurniakanlah kami taufik untuk kami ikut kebenaran tersebut.
Dan perlihatkanlah kepada kami yang salah itu satu benda yang salah, yang sesat itu satu benda yang sesat, dan kurniakanlah kami taufik untuk kami menolak perkara yang salah dan yang sesat itu. Itu kita minta dalam doa, dalam tahiyat akhir kita, dalam doa-doa kita, minta supaya Allah Ta'ala istiqamahkan kita, perlihatkan kita yang benar itu benar. Ada orang yang sudah tahu benda itu benar. Ramai orang tahu, ya betul lah Allah Ta'ala sifat dia begini. Tapi macam mana saya nak ikut? Ramai imam-imam yang hebat-hebat semua kata tak. Imam Ghazali tak kata gitu, imam sekian tak kata gitu. Dia kata begini. Sedangkan dia telah mengetahui kebenaran, telah sampai kepadanya hujah, telah sampainya kepada dia nas hadis Al-Quran dan sunnah Nabi SAW dan pemahaman yang sahih, tiba-tiba dia tidak ditaufikkan Allah Ta'ala untuk ikut kebenaran tersebut. Sebab itu kita doa, bila kita tahu benda itu betul, kita ikut, cepat-cepat kita ikut. Sekalipun fulan bin fulan, mufti apa, mufti ini ke, syekh mana, syekh itu ke, berkata benda yang bertentangan dengan perkara tersebut. Salah satu contoh ialah Imam An-Nawawi rahimahullah. Apabila dia meriwayatkan hadis tentang apa dia? Berwuduk daripada laham ibil, daripada daging unta. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i sendiri kata bukan daging unta ni seperti mana daging-daging lain, tidak membatalkan wuduk dan tak perlu pun berwuduk apabila makan daging unta. Tetapi bila sampai hadis ni kepada Imam Nawawi, kemudian dalam syarah dia dalam Sahih Muslim, dia kata bahawa kena berwuduk orang yang makan daging unta. Adalah sebagian ulama cari illah untuk kuatkan hujah dan sebagainya. Tapi bila sampai kepada kita nas, tak perlu pun kita kepada illah. Illah ini, sebab-sebab ini, kenapa jadi begitu, kenapa jadi begini, untuk orang yang masih ragu-ragu. InsyaAllah kita bukanlah di kalangan orang yang ragu-ragu kepada nas hadis Nabi SAW. Baik. Itu maksud istiqamah. Faedah daripada hadis yang kita bacakan pendek tadi. Yang pertama, dalil ataupun al-hadithu dalilun ala hirsus sahabati ridwanullah alaihim ajma'in ala al-ilmi wa su'alin Nabi SAW. Hadis tadi membuktikan bahawa sahabat-sahabat Nabi SAW sangat prihatin, sangat suka menuntut ilmu daripada Nabi SAW dan bertanya kepada baginda SAW. So kita jangan condemn lah. Jangan bercakap yang bukan tentang sahabat, sama ada kita tahu ataupun tidak tahu. Kecuali kita sebut benda-benda yang baik tentang sahabat. Sebab telah disepakati, sebahagian mereka dijamin oleh Nabi SAW dengan syurga. Allah Ta'ala sebutkan radhiyallahu anhum radu'an. Mereka reda dengan Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala meredai mereka. Jadi orang yang tak termasuk dalam kategori sahabat, janganlah mempertikaikan sahabat-sahabat Nabi SAW. Walaupun terdapat perselisihan di kalangan para sahabat, sebagian mereka dengan sebagian yang lain, seperti mana yang kita tahu dalam peperangan Jamal dan juga Siffin, ataupun kes-kes yang lain. Jangan sekali-kali la tasubbu ashabi. Di situ walaupun sebagian dipertikaikan kesahihannya, ada yang kata hasan, ada yang kata dhaif dan sebagainya, Nabi kata la tasubbu ashabi, jangan kamu cerca sahabat-sahabat aku. Jadi orang-orang yang bercerca, menghina sahabat-sahabat Nabi ataupun condemn, dia tak cerca, dia tidak hina Nabi SAW, tidak hina sahabat Nabi, tapi dia rasa dia pelekehkan, itu pun termasuk sebenarnya dalam mencerca ataupun menghina sahabat Nabi SAW, yang secara automatik dia akan mentahmah agama ini. Sebab agama ini tidak sampai kepada kita kecuali melalui para sahabat. Sekiranya kita kata begini dan begitu kepada sahabat-sahabat Nabi yang tertentu, khususnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, maka banyaklah agama Islam ini yang akan hilang ataupun tidak dapat diterima. Golongan orientalis, golongan Syiah, golongan-golongan yang anti kepada Islam, dia mencari kelemahan itu dengan mentahmah sahabat-sahabat. Sahabat ni masalah, Abu Hurairah ini macam mana, dah lambat masuk Islam, macam mana dia boleh jadi orang yang paling banyak hafal hadis Nabi SAW? Tidak adakah sahabat-sahabat besar lain seperti Abu Bakar dan Umar yang lebih kuat ingatannya banding Abu Hurairah dan sebagainya. Macam-macam lagi tuhman-tuhman
yang cuba dipalitkan kepada para sahabat Nabi SAW. Jadi sahabat Nabi kulluhum udul. Sahabat Nabi semuanya adil. Semuanya thiqah. Tidak ada dalam, kalau kita belajar jarh wa ta'dil pun tak ada gini adakah thiqah ke tak thiqah ke. Sahabat Nabi je semua thiqah, udul. Jadi bagaimana dengan Abdullah bin Ubay bin Salul? Oh, itu bukan sahabat Nabi. Itu walaupun hidup dengan sezaman dengan Nabi SAW, tetapi dia telah diketahui oleh sebahagian para sahabat bahawa dia adalah munafik. Jadi orang munafik bukan di kalangan sahabat Nabi SAW. Yang keduanya, faedah daripada hadis tadi ialah fa fi hadaini al-amrayni, Nabi SAW kata-katanya jawami'ul kalim. Kebanyakan hadis Nabi SAW jawami'ul kalim. Jawami' kalim ini kata-katanya ringkas tetapi mempunyai maksud yang luas dan pemahaman yang banyak. Dapat faedah yang banyak. Dua kalimah tetapi luas. Kalau kita ulas satu-satu, bab iman saja tadi, masuk rukun iman. Beriman kepada Allah Ta'ala. Beriman kepada Allah Ta'ala pula ada. Apa dia? Rububiyah. Kemudian uluhiyah. Kemudian asma' wa sifat. Asma' wa sifat ni ramai problem. Rububiyah pun kadang-kadang tersilap. Boleh sebut Allah Ta'ala, tak sebut Allah Ta'ala. Orang kafir ni pun ramai tak jelas. Kemudian masuk pula malaikat. Beriman kepada malaikat. Beriman malaikat pula, berapa sayap dia, berapa banyak kewujudan dia, apa dia punya tugas-tugas dia, nama sebahagian yang kita tahu, yang kita tidak tahu banyak dan sebagainya. Kemudian beriman kepada para rasul. Kemudian beriman kepada Alkitab. Kemudian qada-qadar Allah Ta'ala. Dan ini juga banyak yang tersesat dan terpesong. Di sana ada Murji'ah, di sana ada Qadariyah, di sana ada Jibriyah dan sebagainya. Dan seterusnya beriman dengan hari kiamat. Ini juga ramai orang yang tersilap. Kebangkitan, hari kebangkitan ini sebahagiannya mengatakan bahawa dengan roh dan jasad, dan itulah yang paling betul akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan kemudian sebahagian mereka mengatakan dengan roh sahaja, bukan dengan jasad. Sebahagian pula kata dengan jasad sahaja, bukan dengan roh. Kat situ saja dah ada berbagai-bagai firqah. Beriman kepada Allah Ta'ala pun dah ada macam-macam firqah. Sifat ini boleh terima, sifat itu tak boleh terima. Sifat ini layak bagi Allah Ta'ala, sifat itu tidak layak bagi Allah Ta'ala. Sifat wajib, tidak wajib, harus, mustahil, dan macam-macam lagi. Kat situ saja dah ada macam-macam kelompok di kalangan umat Islam. Sedangkan apa-apa yang ada dalam nas Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi SAW yang sahih, kita wajib terima, sama ada kita tahu ataupun tidak tahu. Thumma stawa, istiwa. Macam mana istiwa? Imam Malik marah sungguh ditanya macam mana istiwa. Itu biasa tuan-tuan dengar bab sifat. Biasa tuan-tuan dengar. Nak katanya bahawa Nabi kata-katanya adalah jawami'ul kalim, ringkas tetapi mempunyai maksud dan pemahaman yang sangat luas. Yang ketiganya, segala perkara yang baik itu terhimpun dalam bab istiqamah selepas daripada iman. Segala benda yang baik ialah dengan kita istiqamah dalam agama ini selepas daripada kita beriman kepada Allah Ta'ala. Katakan kita beriman kepada Allah Ta'ala, kemudian kita huha-huha, faham? Huha-huha kanan kiri. Kejap baik, kejap buruk, kejap ini, kejap kanan, kejap kiri. Kejap salaf, kejap khalaf, kejap situ, kejap sini. Kejap jadi Khawarij, kejap jadi Mu'tazilah, kejap jadi Syiah, pindah pula jadi Abuyah, jadi pula sini kelompok tarikat ni, tarikat itu pula. Ini namanya tidak istiqamah. Tidak istiqamah. Lagi-lagi bagi orang innal ladzina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru. Ini cukup bahaya. Lagi-lagi dia sampai kepada keluar daripada agama. Dan sebahagian daripada permasalahan akidah yang besar memang membawa kepada kekufuran. Membawa kepada kekufuran yang sangat jelas. Jadi bab akidah sangat kita dituntut untuk kita istiqamah. Istiqamah dengan manhaj, dengan pemahaman yang betul daripada salafus salih. Baik. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, kita sampai berapa ni? 10. Ni 9.20 dah, mengantuk-ngantuk dah ni. Macam mana? Baik.
Imam Ibn Qayyim rahimahullah, Imam Ibn Taymiyah rahimahullah, dia menyatakan bahawa tentang istiqamah ini, menyatakan bahawa a'zamul karamah luzumu al-istiqamah. Cuba hafal. A'zamul karamah luzumul istiqamah. Ini macam pantun lah. Keramat yang paling besar, yang paling hebat ialah dengan melazimi istiqamah. Dengan konsisten istiqamah. Istiqamah terus. Itu keramat yang paling besar, dia kata. Jadi, bukan keramat nak jadi keramat yang hebat ni ialah dengan kita boleh terbang. Hari ni sembahyang Zuhur di Masjid Haram, kemudian sembahyang Asar di Masjid Nabawi, kemudian pergi Baitul Maqdis Maghrib, kemudian Insya' pula pergi kat Putrajaya, kemudian pergi ke Subang Perai. Dia pusing dunia sebab dia boleh terbang. Itu hebat keramat? Tak, itu tidak hebat. Sehingga kan para ulama sebagian menyatakan bahawa dalil bukti untuk seorang itu menjadi wali yang hebat ialah dengan istiqamah. Walaupun dia tidak mempunyai perkara-perkara yang khawarikul adah, benda-benda yang pelik. Kejap-kejap warna dia tukar jadi biru, kejap-kejap putih, kejap-kejap tiba-tiba jadi hitam muka dia. Keramat Syekh ni. Tiba-tiba bercahaya-cahaya. Keramat. Baru nak jadi hebat, baru nak jadi wali. Tak. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ingatlah bahawa wali-wali Allah Ta'ala itu, mereka tidak rasa takut dan tidak rasa sedih. Tengok, kena tak dengan ayat yang Fussilat tadi? Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Kemudian alladhi, siapa dia yang tidak takut dan tidak sedih ni? Alladzina amanu, sambungan dia itu tafsiran kepada ayat yang kita baca. Wali, tentang wali ini. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, iaitu orang-orang yang beriman kemudian mereka bertakwa. Ini wali. Syarat nak jadi wali senang, dua: beriman kemudian bertakwa. Jangan kita cari benda-benda yang pelik. Belajar silat itu, silat ini. Belajar bersuluk sampai boleh jadi pijak atas air tu tak tenggelam. Susah tu. Kalau pijak atas air tak tenggelam, mandi pun tak basah. Makan pun tak kenyang. Esok mati. Ya? Susah. Jangan belajar benda-benda yang pelik-pelik. Belajar yang seperti mana diajarkan oleh Nabi SAW kepada sahabat. Nabi sendiri cedera dalam peperangan. Sahabat-sahabat Nabi sendiri terbunuh. Dan itulah sebenarnya jihad. Kalaulah kita berperang ini tidak ada luka, tidak ada cedera, menang saja, tak pernah kalah. Sebab dia wali, sebab dia ada keramat, sebab dia kebaya handai dan sebagainya. Faham ke ni? Macam orang Penang ni macam tak faham cakap Perak. Boleh faham? Haji, faham ya? Itu bukanlah jihad. Sebab itu jihad ada kemenangan, ada kekalahan, ada kematian, syahid. Ada yang orang yang masih hidup, maka dia dapat harta rampasan perang, ghanimah, yang disediakan oleh Allah Ta'ala khas kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat-umat terdahulu tidak boleh mengambil ghanimah, tetapi dibenarkan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil ghanimah, harta rampasan perang halal, untuk diambil dan menjadi sumber makanan dan sebagainya. Baik. Ibn Taymiyah tadi sebutkan bahawa keramat yang paling hebat, yang paling besar ialah dengan kita istiqamah. A'zamul karamah luzumul istiqamah. Cuba ulang balik. Luzum al-istiqamah. Baik. Kemudian orang yang istiqamah. Baik, orang yang istiqamah, adakah syarat untuk istiqamah ini dia tidak berlaku kepada dia dosa? Maknanya dia tidak melakukan dosa, baru kita kata bahawa dia ni istiqamah. Tidak. Jawapannya tidak. Ada saja di sana orang yang istiqamah, tetapi dia tiba-tiba melakukan dosa, sama ada sengaja ataupun tidak sengaja. Sebab inilah perangai Ibnu Adam. Kullu ibnu Adam khata'. Setiap anak Adam itu melakukan kesilapan. Wa khairul khata' at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesilapan ialah orang yang bertaubat. Jadi memang tak nak cari orang yang maksum ini selain daripada Nabi dan para Rasul, tidak ada. Sehinggakan para sahabat, ya, sehinggakan para sahabat, tidak ada yang maksum. Sehinggakan wali-wali, ya, sehinggakan wali-wali Songo ke, wali putih ke, wali hitam ke, semua pun tidak maksum.
semua melakukan kesilapan. Masuk dalam hadis ni, kullu, semua. Tidak ada suku-suku, tak. Nisfu ibnu Adam khata', tak. Semua. Al-aslu fil insan fil bashariyah al-khata'. Hukum asal dalam manusia ni perangannya ialah melakukan kesilapan, kecuali siapa yang dijamin Allah Ta'ala, iaitu para anbiya, para rasul. Pun mereka kadang-kadang melakukan kesilapan, tetapi bukan dosa yang besar, dosa-dosa yang kecil. Silap, abasa wa tawalla, surah Abasa. Laum kepada Nabi SAW, teguran kepada Nabi SAW, sebab berpaling daripada orang yang buta, dalam keadaan masam. Dosa, tetapi bukan dosa besar, dosa kecil. Kemudian direkodkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran Karim dan dibaca sampailah hari kiamat. Dibaca dalam sampai hari kiamat. Nabi Musa AS bunuh orang, tapi tidak sengaja. Dia tujuan dia nak leraikan. Fawakazahu Musa faqada alaih. Dia tolak begitu, pukul begitu, faqada alaih. Mampu tu orang ni, jatuh mati tu. Kuat tak kuatnya Musa AS? Tapi dia pun tak tahu dia kuat macam tu. Aku ingat pukul-pukul biasa je, rupanya mati tu. Jadi dia kata, aku tak mampu, tak layak untuk minta syafaat kepada Allah Ta'ala supaya dia segerakan hari hisab daripada mahsyar ini. Pergilah kepada orang lain, sungguhnya aku telah melakukan kesilapan. Tu Musa AS, kalimullah, orang yang banyak bertanya, bercakap dengan Allah Ta'ala. Baik, apa kelebihan ataupun faedah daripada istiqamah? InsyaAllah kita nak habis lah, tunggu sekejap, sikit lagi habis. Apa faedah daripada istiqamah? Yang pertamanya ialah as-sakinah, ketenangan. Allah Ta'ala akan turunkan kepada dia ketenangan. Ayat, innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Qala Waqi' ni guru Imam Syafi'i rahimahullah. Syakautu ila Waqi'i su'i hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Tu kan popular tu. Biasa dengar kan? Tak biasa dengar. Aku mengadu kepada Waqi'. Imam Syafi'i kata, aku mengadu kepada Waqi' tentang buruknya hafalanku. Hafalan aku tak kuat, lemah. Sedangkan Imam Syafi'i kalau dia nak baca buku, sebenarnya kalau ada 2 lembar, dia tutup belah sini supaya tak bercampur kanan dan kiri. Sekali sekian tengok, hafal. Jadi dia tutup belah sini. Dalam keadaan itu dia kata, aku mengadu kepada guruku bernama Waqi' tentang buruknya hafalan aku. Astaghfirullahalazim. Nak kata apa ni? Tawaduk. Nak kata hebat orang yang hebat ialah orang yang tawaduk. Ya. Kemudian tiba-tiba Waqi' berkata, fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Lalu dia memberi aku jalan supaya meninggalkan maksiat. Tinggalkan maksiat. Imam Sufyan Al-Thawri, kalau tidak silap saya, dia kata, satu masa aku berjalan kaki, tiba-tiba aku ternampak betis orang perempuan. Ternampak, bukannya nampak saja-saja ataupun terus melihat. Kan sekali tu sekali tu dia panggil rezeki. Kalau 2 kali dosa, jadi sekali tengok lama pula. Rezeki tu tak betul. Sekali tengok cepat-cepat kali. Begitu. Tiba-tiba dia kata, selepas daripada itu Allah Ta'ala uji aku dengan 30 tahun. Dia kata 30 tahun susah untuk bangun malam. Allahu Akbar. Itu siapa dia? Imam ulama hadis yang terkenal, Sufyan Al-Thawri rahimahullah. 30 tahun dia kata susah nak bangun malam. Sebelum tu okey, tapi dengan sebab ada satu masa tu begitu keadaan. Jadi tengok, jadi suasana ataupun bi'ah itu juga mempengaruhi kita sebenarnya. Kita jangan nak tunjuk lagak seperti ikan lah, campak ke laut tidak masin. Jangan. Lalu kita pun masuk ke dalam tempat-tempat yang maksiat untuk dakwah orang-orang yang melakukan maksiat. Dengan begitu hebat, dengan begitu ni, kita rasa kita kebal. Belum tentu. Silap-silap
dia jadi tekong. Dia jadi tekong. Itu lagi payah. Mula-mula segan-segan, esok mat engkau sampai dulu. Nak buat macam mana? Takdir Allah Ta'ala. Ini satu lagi masalah qadar. Takdir Allah Ta'ala. Jangan beliam aku lah. Allah Ta'ala takdirkan aku begini. Allah Ta'ala takdirkan berhujah dengan takdir Allah Ta'ala dalam bab maksiat satu dosa. Dan satu kesesatan. Jangan berhujah dengan takdir Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tentukan aku begini. Tentukan aku kaki rokok. Tentukan aku ini mak rempit. Tentukan aku ni kaki arak. Nak buat macam mana? Ini kehendak Allah Ta'ala. Kalau Allah tak izin, tak jadi begini. Amboi, senang cakap. Ubat orang yang seperti ini berhujah dengan qada dan qadar Allah Ta'ala. Disebutkan dalam kitab Ibn Qayyim sebut, diikat orang ni, kemudian letak tempat bara api panggang, kemudian kita golek-golekkan dia. Kalau dia kata, "Mat, apa yang kau buat aku macam ni?" Takdir Allah Ta'ala. Umar Al-Khattab ketika mana dia nak rotan seorang pelaku zina, tiba-tiba orang ni berhujah dengan qadar. Kenapa engkau nak sebat aku dengan kesalahan yang Allah Ta'ala telah tentukan kepada aku, wahai Umar? Bukankah ini hebat dalil dia, nampak? Jangan ingat orang yang sesat tak ada dalil, ada. Tetapi dia salah faham kepada dalil ataupun menyalahgunakan dalil. Ini dia sama ada syubhat ataupun syahwat. Ini faktor kesesatan manusia. Dua sebab je, syahwat ataupun syubhat. Syubhat ni lagi bahaya daripada syahwat. Syubhat ni dia ada ilmu tapi ada keraguan. Tahu dalil tetapi tak faham dalil. Berbanding dengan yang satu lagi tu, syahwat. Sebab dapat duit maka dia buat begitu. Sebab dijanjikan dengan pangkat maka dia buat begini. Sebab nak kahwin dengan anak sekian-sekian maka dia terpaksa buat bid'ah besar. Contoh, ini sebab syahwat. Sebab ada kehendak-kehendak yang walaupun tidak sepatutnya dia ikut. Kemudian bila nak dirotan tadi, Umar kata, Allah Ta'ala juga telah takdirkan aku untuk merotan kamu. Wahai fulan bin fulan. Maka diam dia, kalah dia. Baik. Kelebihan ataupun faedah daripada istiqamah yang pertama kita sebutkan bahawa ialah sakinah. Allah Ta'ala turunkan kepada dia ketenangan ketika mana nak mati, ketika mana dalam alam kubur, dan ketika mana dibangkitkan daripada alam kubur. Kita tahu macam-macam. Ini tu juga tentang masalah akidah. Jadi akidah ni jangan kita faham apa belajar akidah sifat 20 sudah habis. Tak betul. Pusing-pusing ini kan itu yang kita belajar. Tetapi sebenarnya tidak. Sangat luas akidah ini. Akidah ini sampaikan dalam bab khauf pun, bukan khauf. Khauf takut. Khauf tu stokin daripada kulit. Itu pun ulama menyatakan termasuk dalam bab akidah. Walaupun asalnya fiqh. Sapu bawah, sapu atas, kenapa bukan sapu bawah? Sebabnya akidah. Sebab kita ikut. Kita diperintahkan untuk ikut Nabi SAW. Bukan al-ittiba' la al-ibtida'. Kita diperintahkan supaya ikut, bukan kita diperintahkan untuk buat benda-benda yang baru. Ikut suka hati kita. Tidak. Agama ini, dalam bab agama, tidak boleh. Haram hukumnya kita melakukan benda-benda yang bid'ah. Benda-benda yang baru. Nak mereformasikan agama, maka buat satu lagi ibadah. Apa yang orang boleh kumpul? Jadi bergotong royong ramai-ramai, lepas tu suka-suka, happy-happy. Jadi buat satu ibadah khas. Tawaf kubur fulan bin fulan. Syirik, bukan sekadar bid'ah saja, syirik. Masuk bid'ah mukaffarah, bid'ah yang boleh membawa kepada kekufuran. Waliyazubillah. Jadi semua itu dapat ditapis dengan ilmu, Baik. Seterusnya faedah yang kedua, al-bushra, qala Waqi' berkata, al-bushra fi thalath mawatin. Dalam 3 tempat. Khabar gembira malaikat turun ni dalam tiga tempat. Yang pertama ketika nak mati, sedang nazak, kemudian dalam alam kubur, dan kemudian ketika mana nak keluar daripada kubur, indal ba'ats, ketika mana nak dibangkitkan. Kemudian al-bushra bil jannah, khabar gembira dengan syurga. Ini faedah daripada istiqamah. Orang istiqamah sampai akhir hayat dia berpegang dengan ajaran agama, istiqamah dengan manhaj, istiqamah dengan amalan, ikhlas,
Amalan sama ada amalan hati ataupun qauli, kata-kata, melibatkan zikir, bacaan Quran dan sebagainya, ataupun fi'li, perbuatan, zakat, haji, puasa, perbuatan, semuanya istiqamah dan betul ikut petunjuk Nabi SAW. Ada 2 syarat saja untuk diterima amalan. Kita tahu tu semua basic, Yang pertama ikhlas, yang kedua ikut sunnah Nabi SAW, ikut petunjuk sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian yang ketiga, faedah daripada istiqamah, Allah Taala kurniakan rezeki yang luas. Kurniakan rezeki yang luas di atas muka bumi. Dalam Al-Quran Allah Taala nyatakan, wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati la-asqainahum ma'an ghadaqa. Dan sekiranya kamu semua, korang semua istiqamah dalam jalan yang lurus, pasti kami akan kurniakan hujan, turunkan hujan kepada mereka dengan selebat-lebatnya. Maksud tafsir ulama sebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi rahimahullah, ay kathiran wal muradu bidzalika si'atu rizq. Maksud ghadaqa, hujan lebat itu ialah banyak, yang dimaksudkan ialah rezeki yang luas. Rezeki yang luas, bukan sekadar hujan saja. Sebab hujan itu adalah seolah-olah satu simbolik kepada rezeki. Turun hujan, semua hidup. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala tadhakkarun. Dan kami jadikan semua benda yang hidup ni daripada air. Wa ja'alna minal ma' kulla syai'in hayy, termasuk manusia daripada air, tumbuh-tumbuhan daripada air. Semua benda perlukan kepada air. Kulat, semua benda daripada air. Baik. Kemudian yang terakhirnya, yang keempatnya, Allah Ta'ala terangkan hati dan kurniakan kehidupan yang baik. Ini kelebihan ataupun faedah daripada kita istiqamah dengan agama, dengan ajaran Islam. Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Surah An-Nahl ayat 97. Siapa-siapa yang melakukan amal soleh di kalangan orang lelaki ataupun perempuan, kemudian dia beriman, wahwa, dan dia dalam keadaan beriman kepada Allah Ta'ala, mukmin, falanuhyiyannahu, dan kami akan hidupkan dia dengan kehidupan yang baik, hayatan tayyibah, wa lanajziyannahum, dan kami akan ganjari mereka dengan sebaik-baik ganjaran terhadap apa yang mereka lakukan. Man amila salihan. Amal soleh ini bukti kepada istiqamah tadi. Kita nak istiqamah ini dengan melakukan amal soleh dan apa dia satu lagi, meninggalkan perkara-perkara yang mungkar ataupun perkara-perkara yang dilarang oleh agama. Ya. Boleh sambung lagi? Boleh. Ni sekali-sekala datang jadi panjang. Saya biasa bagi tazkirah di bersama orang Melayu di Riyadh. Orang Melayu di Riyadh ni profesional. Segan pun ada. Sebab yang datang tu profesor, doktor, lepas tu engineer, yang minta maaf cakap, jangan ada kecil hati pula, yang gajinya sampai 30,000, 40,000 pun ada. Sebulan, bukan setahun. Tetapi mereka datang, mereka hendakkan ilmu. Yang dulunya mereka ini dengar azan, dengar bila azannya tutup kedai ni, ada yang bercakap begitu. Sebab kesan daripada tarbiyah di Malaysia lah. Sampai-sampai Saudi, apa benda ni? Kita lepas dia datang sebelum asar, pergi shopping mall tutup, kedai-kedai market tutup, kedai baqalah tu kedai apa? Kedai beli-beli barang tu tutup. Marah dia. Setiap kali azan tutup. Apa ni? Tapi akhirnya mereka ini berubah. Sebab mahu duduk dalam majlis-majlis ilmu, mahu mendengar nasihat, kemudian ada rasa tawaduk dalam diri. Mereka berubah dan faham salaf, faham sunnah. Alhamdulillah, banyak berlaku perubahan. Berubah mereka, faham sunnah. Di Jubil, di Riyadh, yang banyaknya komuniti Melayu di sana. Baik. Biasanya sejam setengah lah, begitu, sejam setengah. Tapi sini pun katanya sejam setengah. Dah lebih masa dah. Baik, sikit lagi. Baik. Bagaimana kita nak
Jadi, bagaimana kita nak suburkan sifat istiqamah ini? Yang pertama, saya ambil poin-poin. Yang pertama, dengan melakukan ketaatan, fi'lu ta'at wal ijtihad fiha wa mujahadatin nafs 'alaiha. Melakukan ketaatan kepada Allah Taala, kemudian sabat, kemudian ijtihad bersungguh-sungguh dengan ketaatan tersebut, dan kemudian lawan nafsu yang jahat, lawan, tangkis dia daripada melakukan perkara yang dilarang syarak. Yang kedua, bagaimana kita nak istiqamah? Al-insyighal bil ilmi syar'i, sibukkan diri dengan ilmu syariat, ilmu agama, wa talabihi, dan kemudian menuntut ilmu tersebut. Cari daripada tok guru yang kita thiqah, kita percaya dia ni ikhlas, kita percaya dia bersungguh, kita percaya dia bercakap ni bukan sebab dibayar, bukan, ataupun bukan sebab nak redha orang, tapi dia memang nak redha Allah Ta'ala walaupun orang tak suka dia. Dia cakap macam ni, 99 orang protes, seorang je yang setuju. Inilah yang saya faham dan inilah yang saya belajar, dia akan sebut. Ramai orang kan bila cakap benda yang tak kena dengan orang, dia akan stop ataupun cuba pusing. Sikit sangat yang terus cakap direct, walaupun ramai tidak menyukai apa yang disebut. Tetapi dia hendakkan redha Allah Ta'ala, maka disebut orang yang macam ni, yang kita siqah, yang kita percaya, yang kita nak. Tetapi amat sedikitlah orang-orang ataupun tok guru yang seperti ini. Baik. Yang ketiga, bagaimana kita nak istiqamah tadi? Al-ikhlas fil ilmi wal amal. Ikhlas dalam ilmu dan juga amalan. Bukan sebab kita menuntut ilmu ni sebab liyubahi bihi. Apa dia? Liyumari bihi sufaha, untuk memperlihatkan ataupun melawan orang-orang yang jahil, berbangga-bangga dengan orang yang jahil. Kemudian nak memperlekeh pula orang-orang agamawan yang lain, nak kata dia hebat, bukan. Ataupun untuk menjadi penceramah yang hebat, dia menuntut ilmu sebab dapat allowance, sebab dapat gaji dan sebagainya. Bukan kerana itu. Tetapi ikhlas dalam ilmu dan juga amalan. Amalan juga ikhlas, gerak kerja dia ikhlas. Tetapi ikhlas ini tidak menafikan sekiranya diberi duit, saya ikhlas, tak apalah, tak payah. Tidak. Tak mesti begitu. Tidak syaratnya dia menolak sagu hati yang diberikan kepada dia. Tidak. Sagu hati itu tambahan daripada ikhlas tadi. Dia ikhlas, tak fikir pun duit, tetapi tiba-tiba diberi banyak. Ada begitu. Orang yang melarikan diri daripada dunia akan diburu oleh dunia. Orang yang mengejar dunia, dunia akan melarikan diri daripada dia. Dia sibuk mengejar dunia dan tak dapat pun. Dan setiap manusia telah ditulis sebanyak mana rezeki yang Allah Ta'ala tentukan kepada dia. Habis rezeki dia, mati. Baik. Seterusnya, yang keempat, ad-doa. Berdoa supaya kita ni terus istiqamah. Walaupun kita berada dalam manhaj yang lurus, walaupun kita diberi petunjuk, walaupun kita benar, terus berdoa supaya kita ni berada dalam kebenaran dan ikut kebenaran, dan kita terus istiqamah dalam kebenaran tersebut. Yang kelima, al-ikthar min qiraatil Quran, memperbanyakkan bacaan Al-Quran. Sebab Al-Quran ini memberi syafaat. Bukan sekadar di akhirat kelak yang Allah Ta'ala janjikan dengan berbagai-bagai balasan dan sebagainya, tapi di dunia juga dia menjadi pelindung dan sebagainya. Yang keenam, as-suhbatu salihah. Nak istiqamah ni cari kawan yang soleh. Jumpa kawan yang dia ajak pergi main bola sampai lepas maghrib main bola, lepas tu lajaklah sampai pukul 10, lepas tu tertidur, bangun-bangun subuh, isyak hilang. Jumpa kawan yang haru biru, ajak pergi main game, okey lagi, tak haram, tapi akhirnya boleh membawa kepada haram pun. Jadi berbahaya. Jadi carilah kawan-kawan yang baik, yang kawan-kawan yang soleh. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Maka istiqamahlah kamu seperti mana diperintahkan kepada kamu wahai Muhammad, wa man taba ma'ak, dan orang-orang yang bertaubat bersama-sama dengan kamu. Nampak? Orang yang ikut Nabi SAW bertaubat sama-sama dengan Nabi, istiqamah terus. Wala tatghaw, dan janganlah melampau, sesungguhnya Allah Ta'ala innahu bima ta'maluna basir, sesungguhnya dia mengetahui
apa-apa dan melihat apa-apa yang kalian lakukan. Yang ketujuh at-tawassut wal-i'tidal. Sederhana dan juga tawassut ni sederhana dan i'tidal. I'tidal ni adil lah, i'tidal ni tawassut jugalah. Sederhana dan tidak maknanya melampau-lampau. Ada orang hari ni solat 100 rakaat malam ni. Esok penat rupanya 1 rakaat ni 50 rakaat lah. Lusa 2 rakaat. Hari yang keempat tidak ada rakaat. Hari yang ke-10 langsung setahun akan datang tidak ada. Akhirnya meninggalkan terus amal ibadah tersebut, qiyamul lail. Berbanding dengan orang yang sembahyang 4 rakaat saja tapi konsisten. Itu lebih baik banding dengan orang yang 100 rakaat satu malam je, lepas tu mangkor. Lepas tu tak ada. Lepas tu tak ada dah. Jadi tawassut bersederhana dalam ibadat. Khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara yang pertengahan. Jadi anda rasa cukup kot setakat itu. Sebelum daripada itu Nabi SAW sebut halak lan yushadaddin ahadun illa ghalabah. Tidaklah seorang itu melampau-lampau syadid dalam agama, keras dalam agama ini, kecuali dia akan tewas. Dia akan ditewaskan oleh kekerasan dia, kemelampauan dia dalam agama. Orang yang pandangan dia keras dalam suatu isu ataupun dalam suatu perkara, dia kata tak boleh, haram, terus haram, wajib terus. Sedangkan melibatkan permasalahan ijtihad, kemudian menyalahkan pula orang yang lain berijtihad selain daripada dia, orang ini biasanya tidak akan duduk lama. Dia akan tewas dengan pandangan dia sendiri. Wajibkan pula qiyamul lail. Dia kata qiyamul lail wajib. Buktinya Nabi tak pernah tinggal. Itulah dalil. Kita nak ikut Nabi, kena wajib qiyamul lail. Tidak faham ditambah dengan keras. Orang ini akan tewas dengan pandangan dia sendiri. Nabi kata kecuali dia akan tewas. Seorang sahabat Nabi datang kepada Nabi, dia kata aku nak khatam Quran. Aku boleh wahai Nabi khatam Quran tiap-tiap hari, sehari sekali. Nabi kata jangan, sebulan sekali. Aku boleh wahai Nabi khatam Quran sehari sekali, tak ada masalah. Dalam masa yang sama aku boleh makan, boleh bergaul dengan isteri, boleh dengan bermasyarakat dan sebagainya. Nabi kata sebut seminggu sekali. Aku boleh wahai Nabi sehari sekali, tak ada masalah. Ahlan wa sahlan Said Syam. Nabi kata 3 hari sekali, tak ada, aku boleh. Dia degil juga. Nabi kata 3 hari sekali. Akhirnya dia kena doa Nabi. Selepas dia cuba beberapa ketika, tak lama, dia rasa berat dan dia rasa malas. Barulah dia insaf dan dia sedar bahawa Nabi jangan disanggah. Nabi jangan dilawan. Walaupun dia mampu, hikmah yang Nabi SAW sebutkan itu adalah 3 kali sehari khatam Quran. Itu paling cepat. Jangan nak buat pandai, nak buat hebat, buat 2 hari sekali khatam Quran ataupun sehari sekali khatam Quran. Akhirnya dia nanti akan tewas. Halakal mutanatti'un. Binasalah orang-orang yang tanattu', mutasyaddidun maksudnya, orang yang keras. Wallahu alam. Dan rasa cukup setakat ini. Mudah-mudahan kita akan mendapat manfaat dan faedah daripada apa yang kita sama-sama dengar, kita bincangkan. Mudah-mudahan majlis ini mendapat keberkatan dan rahmat daripada Allah Ta'ala. Apa yang benar daripada taufik dan hidayah Allah Ta'ala, dan apa yang kelemahan dan kesilapan itu daripada kelemahan anda sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.